Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Keban 3 akan membentangkan tajuk cabaran berita palsu dalam masyarakat digital dan penyelesaiannya menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli, dan yang pertama ialah Muhammad Irfan bin Azwari, dan yang kedua ialah Muhammad Azam bin Azlan, dan yang ketiga Raja Muhammad Arash Rifki bin Adnan, dan yang akhir sekali ialah saya, Muhammad Rukman Hakim bin Norizan. Assalamualaikum, saya Rukman. Jadi saya akan mengulas sedikit pengenalan tentang apakah itu media sosial. Media sosial adalah satu bentuk komunikasi yang menghubungkan manusia untuk saling berinteraksi pada masa kini. Contohnya kita dengan kawan kita dekat WhatsApp. Jadi sifat media sosial ini dia bersifat terbuka dan tak ada batasan, yang menyebabkan pihak yang gunakannya. Jadi apa hubungannya dengan berita palsu? Jadi pada masa kini kita dapat dinafikan lagi lah bahawa media sosial telah disalahgunakan oleh segelintir masyarakat yang tidak beretika, yang membuat berita palsu dan menyebarkannya maklumat palsu yang boleh mendatangkan kesan negatif kepada individu, keluarga dan masyarakat. Berita palsu tersebut mengandungi unsur penipuan dan ada yang untuk mengapi-apikan sentimen kauman, dan lebih turut lagi ialah memfitnah seseorang untuk menjatuhkan maruah dan reputasi. Hal ini yang membimbangkanlah kerana maklumat dan berita seperti ini boleh menyebabkan kesan negatif ke atas penerimaannya. Contohnya, seorang boleh mengalami depression setelah ada orang menyebabkan fitnah tentang dirinya. Ianya kerana ada berita yang bertujuan menunjukkan kebencian dan provokasi dalam kalangan masyarakat dan seorang individu. Contoh aplikasi yang sering digunakan untuk menyebarkan berita palsu adalah seperti Facebook, Twitter dan WhatsApp. Facebook tu tak salah satu grup tu mesti ada pasal berita palsu tentang rawatan-rawatan kecantikan ke, untuk rawatan-rawatan yang berpenyakit. Twitter pula pasal-pasal tweet seorang macam fitnah lah macam tu. Tu WhatsApp nombor satu, tak mesti rantai, tak pun tu rawatan untuk cegah COVID-19, tak pun scam daripada bank. Tu pun berita palsu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan bin Azwari dan saya akan menceritakan tentang cabaran berita palsu dalam masyarakat. Teknologi komunikasi banyak digunakan dengan cara yang salah. Aplikasi yang sepatutnya membantu memudahkan komunikasi telah dijadikan medan untuk menyebarkan berita yang tidak benar dan mengelirukan. Ini boleh menimbulkan panik dalam kalangan rakyat. Hal ini menjadikan cabaran masa kini adalah fitnah, dan berita palsu boleh tersebar dengan mudah dan tanpa had di dalam sosial media. Secara tanpa disedari, ia juga boleh merosakkan masyarakat, sistem ekonomi, keselamatan negara dan politik. Media sepatutnya memainkan peranan yang penting dalam menyediakan maklumat kepada masyarakat. Kini internet telah mewujudkan cabaran baharu dalam proses penyebaran berita dan segala maklumat lama dan serta baru. Media sosial juga menjadikan sosial masyarakat Malaysia lebih peka keadaan sekeliling dan mengeratkan hubungan sesama individu. Namun, masyarakat harus lebih berhati-hati kerana ada berita palsu direka semata-mata untuk menarik perhatian netizen dan menjadikan isu hangat atau trending. Situasi ini sangat membimbangkan kerana ada berita yang bertujuan untuk mewujudkan kebencian dan provokasi di dalam kalangan masyarakat berbilang bangsa. Keadaan ini sangat berbahaya kerana boleh menyebabkan Malaysia tidak lagi dihormati di mata dunia, kacau pilau, dan akibatnya rakyatnya akan menanggung kerugiannya. Tanpa menyedari kesan negatif kandungan berita yang disebarkan, mereka sanggup bertindak untuk menularkan apa sahaja informasi yang mereka perolehi kononnya untuk menjadi orang yang pertama memaklumkan masyarakat tentang sesuatu perkara tersebut. Akhirnya, tindak melulu ini akan mengundang pelbagai kemudaratan kepada masyarakat dan juga negara.
Malah tindakan mereka ini juga boleh menyebabkan diri mereka diburu oleh pihak berkuasa. Selain itu, penyebaran pelbagai berita palsu akan memberi kesan yang mendalam ke dalam kehidupan masyarakat kita. Penyebaran pelbagai berita palsu tentang isu sensitif membabitkan perpaduan kaum dilihat mula mencetuskan sedikit tekanan dan ketegangan dalam kalangan masyarakat majmuk negara kita ini. Sebagai contoh yang boleh saya beri adalah baru-baru ini terdapat satu kes penyebaran berita palsu mengenai pergaduhan antara orang Melayu dan India di Gurun dan Kuala Ketil. Ini pastinya satu persekitaran yang kurang sihat kepada masyarakat kita yang berbilang agama dan bangsa ini. Bayangkan jika ada anggota masyarakat yang percaya bulat-bulat semua yang mereka baca dalam media sosial ni. Ini boleh menjadikan provokasi yang bakal mencetuskan ketegangan antara kaum di negara kita. Jelasnya penyebaran berita palsu seperti ini boleh meruntuhkan kerukunan hidup dan keharmonian masyarakat majmuk yang kita banggakan selama ini. Ia juga sekaligus mengancam keselamatan negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azam bin Azlan dan saya akan menerangkan tentang penyelesaian. Setiap permasalahan pasti ada jalan penyelesaian. Dan untuk menyelesaikan masalah, kaedah dan cara yang betul perlu digunakan. Bagi umat Islam, sudah semestinya cara dan kaedah yang betul adalah dengan merujuk Al-Quran dan Sunnah. Bagi penyelesaian yang pertama, maklumat yang diperolehi perlulah dipercayai. Maklumat-maklumat yang diperoleh daripada sosial media perlulah diperiksa kesahihannya. Yang kedua, periksa pelbagai sumber agar maklumat yang diperolehi jelas dan tepat. Seterusnya, Allah SWT memerintah manusia agar meneliti maklumat dengan betul, seperti di dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Di sini dapat saya ringkaskan bahawa manusia yang beriman perlu memeriksa maklumat dengan betul agar tidak menghukum pihak yang salah. Umat Islam haruslah menerapkan sifat tabayun, iaitu meneliti maklumat terlebih dahulu agar tidak menyesal di kemudian hari. Seterusnya, pihak kerajaan seperti Kementerian Komunikasi dan Multimedia perlu memainkan peranan penting bagi menyekat segala berita atau maklumat yang palsu. Sebagai contoh, isu Palestin yang timbul sekarang perlu ditapis maklumatnya dengan betul supaya tiada maklumat yang salah sampai kepada rakyat Malaysia. Media massa juga memainkan peranan yang penting untuk menyampaikan maklumat yang betul melalui medium radio dan televisyen. Seterusnya, perbincangan sesama institusi dan organisasi perlu dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah berita palsu yang wujud di dalam organisasi tersebut. Seterusnya, penguatkuasaan undang-undang perlu dilaksanakan bagi menyekat segala aktiviti penyampaian berita palsu yang wujud di dalam sosial media. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kesimpulan bagi cabaran berita palsu dalam masyarakat digital. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Raja Muhammad Arashifki. Kesimpulannya, setiap lapisan masyarakat seharusnya memainkan peranan dalam mengatasi cabaran berita palsu daripada pelbagai aspek. Hal ini termasuklah ianya bukanlah tanggungjawab kerajaan semata-mata dalam mengetatkan undang-undang dan akta bagi mereka yang bersalah menyampaikan berita palsu di media sosial seperti Facebook dan Twitter. Malah, ianya juga merupakan tanggungjawab kita semua, iaitu pensyarah dan guru-guru dalam mendidik anak muridnya, tanggungjawab ibu bapa mengawasi anak-anak dan juga tanggungjawab kita dalam menggunakan platform media sosial dengan kaedah yang betul. Yang kedua, mengelakkan dan menghindarkan diri daripada terlibat menyampaikan sesuatu berita yang tidak sahih. Sebagai contoh, isu semasa sekarang, penyebaran berita palsu mengenai vaksin. Dakwaan yang menyatakan bahawa vaksin tersebut mengandungi satu chip GPS dan juga magnet.
Dakwaan berita-berita palsu seperti ini akan mendatangkan satu ketakutan kepada orang-orang yang berusia seperti ibu bapa kita yang mudah mempercayai berita-berita palsu ini melalui media sosial, yang menyebabkan mereka tidak mahu mengambil vaksin tersebut. Sedangkan vaksin tersebut merupakan salah satu cara untuk mencegah diri daripada mereka daripada dijangkiti oleh virus COVID-19. Yang ketiga, penyebaran berita palsu dapat membawa kepada kebimbangan masyarakat yang boleh membawa kepada pergaduhan serta salah faham. Okey, sebagai contohlah, perkara ini selalu berlaku dalam masyarakat kejiranan. Sebagai contoh, kita ada Kak Limah dengan Kak Siti. Kak Limah ni dia tuduh anak Kak Siti ni jual dadah, sedangkan anak Siti ni jual ikan. So bila tersebarnya berita-berita palsu seperti ini, berlakulah pergaduhan, fitnah memfitnah, salah faham, maka tiada pemuafakatan di dalam masyarakat kejiranan. Yang terakhir, kita seharusnya menyelidik berita dan maklumat yang diperolehi sebelum mempercayai dan menyebarkan berita tersebut. Hal ini kita boleh fahami dan dalami berdasarkan satu ayat daripada surah Al-Hujurat ayat 6 yang menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik menyampaikan satu maklumat dan berita, maka periksalah berita tersebut dengan teliti, agar kamu tidak mendatangkan satu musibah kepada kaum yang lain tanpa mengetahui keadaan yang sebenar, dan kamu menyesalinya kemudian. Berdasarkan ayat tersebut, kita boleh ajaran Islam mengajar kita untuk menyiasat setiap maklumat dan info yang kita dapat sebelum kita menyebarkannya kepada orang lain. Akhir sekali, saya akan menerangkan tentang cadangan bagi mengatasi cabaran penyebaran berita palsu dalam masyarakat digital. Salah satunya adalah melalui penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat bagi mereka yang didapati bersalah menyebarkan berita palsu di media sosial. Seperti contoh, individu yang didapati bersalah tersebut dikenakan hukuman penjara pada tempoh masa yang panjang dan juga saman wang tunai yang banyak. Yang kedua, melalui pengawasan daripada ibu dan bapa terhadap kegiatan anak-anak mereka di media sosial. Hal ini kerana anak-anak dan golongan muda zaman sekarang ni lebih gemar untuk mengisi masa lapang mereka di rumah dengan bermain media sosial seperti Twitter, Instagram dan Snapchat dan sebagainya. Yang ketiga, mengikuti perkembangan berita semasa di saluran yang betul seperti surat khabar dan juga berita di televisyen. Seperti yang kita tahu sekarang ni, kita lebih gemar membaca berita di dalam media sosial seperti Instagram, di Facebook, di mana berita tersebut kita tak tahu sahih atau tidak dan daripada individu yang kita tidak kenali. Yang terakhir adalah membaca kandungan berita dan maklumat itu dengan lengkap. Maksudnya, kita janganlah membaca membaca headline berita tersebut sahaja. Malah kita perlu fahami dan baca sepenuhnya petikan berita tersebut agar kita dapat maklumat yang lengkap. Itu sahaja daripada kami. Maaf sekiranya ada tersalah bahasa dan sebagainya. Terima kasih dan selamat Hari Raya. Bukankah dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Milik Allah semua yang di langit dan juga di bumi dan di antara keduanya, semuanya dikontrol, dimiliki oleh Allah, maknanya sekali dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in tubdu, kalau kamu zahirkan yang ada di dalam dada kamu daripada kata-kata, daripada kehendak, daripada keinginan, au tukhfuhu, atau kamu simpan, yakni kamu luahkan melalui lisan, atau kamu simpan, yuhasibkum bihillah, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghisapan maknanya kiraan, dikira, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini ketika turun kepada Nabi merisaukan kepada ramai para sahabat. Karena apa? Yang ada di dalam daripada sejuta kata-kata yang tak terungkap, terkadang itu tercetus di dalam tanpa kontrol kita. Terus terluah kata-kata yang mungkin baik, yang mungkin tak baik. Kalau yang baik akan dikira sebagai satu amal baik, itu keuntungan bagi kita.
Tapi kalau yang perkara yang tak baik dan itu adalah kerap yang muncul karena ini ruang yang menjadi santapan utama kepada syaitan untuk mewaswas. Kerapnya adalah kata-kata yang tidak baik. Maka itu yang merisaukan kepada as-sahabah sehingga report kepada Rasulullah bagaimana perbuatan di dalam tak terungkap melalui lisan pun juga akan dikira oleh Allah. Barulah Nabi menegur kepada mereka, jangan kamu bersikap seperti bangsa Yahudi. Ketika mendapat arahan dari Allah, mereka mengatakan kami dengar tapi kami tak mau patuh. Tapi kalau kamu dapat arahan dari Allah, ucapkanlah kami dengar dan kami patuh. Mampu tak mampu, itu bukan hak kamu nak atur Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan mempersoal Allah, kenapa engkau bagi arahan kepada kami yang kami tak mampu, macam Allah tak tahu bagi arahan kepada kita, sementara Allah adalah pencipta kepada kita dan pencipta kepada otak dan cara berfikirnya.